Selamat pagi dan salam sejahtera. Air mula mengalir dari gunung jauh di sana, jernih dan sejuknya, sungguh enak dipandang mata. Dari Sungai Johor amanahlah membawa sinopsis saya yang bermakna untuk hayati bersama-sama. Pada hari yang mulia ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Chu Shiying dari Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Tiram, Pasir Gudang, Johor. Saya berusia 12 tahun. Dengan adanya peluang keemasan ini, saya ingin berkongsi sebuah cerita yang bertajuk Tercela Episod Kasih. Buku cerita ini adalah karya Karisma S. Arsyad. Buku cerita ini diterbitkan oleh Vita Star Sendirian Berhad. Edisi pertama dikeluarkan pada tahun 2006. Buku ini mengandungi 124 muka surat. Tercela Episod Kasih mengisahkan kehidupan Iskandar dilimpahi kasih sayang ayah dan ibunya. Dia membesar sebagai remaja yang baik dan bertanggung jawab. Segala-galanya berubah dalam sekelip mata apabila berlaku suatu insiden ngeri yang melibatkan nenek, adik, dan kawan baiknya. Iskandar merasakan dirinya begitu bersalah atas kejadian tersebut. Akibatnya, dia tidak mampu memaafkan dirinya sendiri, malah ibunya juga seolah-olah enggan memaafkannya atas kejadian yang berlaku. Dalam keadaan yang tertekan itu, Iskandar mencari arti kehidupan dan keadilan dengan caranya tersendiri. Apakah insiden yang menimpa insan yang disayangi Iskandar sehingga dia tidak dapat memaafkan dirinya? Semua persoalan bakal terjawab dalam buku yang banyak memaparkan pergolakan kasih sayang, rindu, dan dendam. Dengar dan hayatilah cerita yang bermakna ini. Iskandar tinggal bersama-sama nenek dan adiknya dengan penuh kasih sayang. Ibu bapa Iskandar tidak memang tangan untuk menjaga ahli keluarga di rumah. Tanggung jawab penjagaan tertakluk pada Iskandar selama ini. Dia tidak pernah ketinggalan mereka di rumah selama penjagaan ini. Pada suatu hari, kawan baiknya Tanah mengajak Iskandar pergi ke pesta buku. Dia tidak keberatan untuk meninggalkan nenek dan adiknya di rumah. Pada masa itu, kawan baiknya Changli datang ke rumahnya. Dia berjanji akan menjaga mereka di rumah selagi Iskandar balik. Malang tidak berbau. Satu tragedi ditimpa oleh nenek, adik, dan Iskandar. Apabila tiba di rumah, dia terkejut dengan keadaan di ruang mata. Ruang tamu berselerak. Bayangan nenek, adik, dan Charlie langsung tidak kelihatan di ruang tamu. Pada saat-saat itu, Iskandar mendapati sesuatu perkara yang buruk. Dia menahankan kegelisahan dan masuk ke bilik nenek. Secara perlahan-lahan, mimpi ngerinya telah menjadi realiti. Nenek kelihatan kaku dan darah masih mengalir membasahi wajah. Mimpi ngerinya belum tamat lagi. Iskandar cuba masuk ke bilik adiknya. Adiknya tertiarap di hujung bilik
manakala Charlie kelihatan di sebelahnya. Ketiga-tiga orang kesayangan telah mati disebabkan kes bunuh. Selepas siasatan polis, pembunuh ialah anak jiran Makcik Sakinah. Dia sudah mengakui membunuh mereka dengan niat awalnya untuk mencuri barang yang berharga. Namun, dia terpaksa membunuh mereka apabila mangsa cuba melarikan diri. Iskandar tidak dapat menahan emosi lagi sejak mengetahui siapanya pembunuh. Dia mencapai sebilah cangkul dan menghalalkan ke arah jirannya, Makcik Sakinah. Iskandar berniat untuk membunuh Makcik Sakinah. Dia ingin membiarkan wanita itu merasai sendiri bagaimana perasaan nenek, adik dan kawan baiknya mati dibunuh kejam oleh anaknya yang penagih dada itu. Dia juga ingin membiarkan anaknya merasai sendiri perasaan kehilangan orang kesayangan. Namun, dia tidak berjaya dan melarikan diri selepas mencederakan Makcik Sakinah. Iskandar tidak dapat menahan kesedihannya. Air matanya bercucuran bagai manik terurai. Dia amat menyesal terhadap tindakan itu. Dia amat menyesal meninggalkan nenek, adik dan kawan baiknya untuk pergi ke pesta buku. Pemergian mereka telah menjadi kenangan pahit yang tidak dapat dilupai. Mengenangkan kejadian itu, Iskandar takut berjumpa dengan ibunya. Tentulah ibu masih tidak dapat menerima realiti ini. Ibu Iskandar masih benci dan dendam terhadap Iskandar. Dalam fikirannya, nenek dan adik Iskandar tidak mungkin mati sekiranya Iskandar berada di rumah pada masa itu. Iskandar menerima pelbagai sumpah serana daripada ibunya. Sejak kejadian itu, Iskandar terasa hidup di belenggu derita. Keharmonian dan kesejahteraan keluarga selama ini telah hancur. Dalam benak fikirannya, sesal dahulu pendapatan, sesaat kemudian tidak berguna. Iskandar mendapati sesuatu tindakan yang telah dilakukan memanglah tidak dapat mengubahkan apa-apa pun. Nenek, adik dan kawan baiknya tidak mustahil muncul di depan matanya. Segala kerinduan akan terpahat ke dalam lubuk hatinya selama-lamanya. Alangkah begitu tuanya, Ibu Iskandar memaafkan kesilapannya pada akhirnya. Sesungguhnya, sesuatu kejadian yang berlaku itu ada hikmahnya. Kejadian yang berlaku akan menguatkan lagi erti kemanusiaan dan kasih sayang sesama manusia. Begitulah perkongsian saya tentang buku cerita yang bertajuk Tercela Episod Kasih. Saya mengesyorkan buku cerita ini kepada kawan-kawan untuk merasai pengajaran di sebaliknya. Terima kasihku ucapkan padamu atas tumpuan yang diberi padaku. Terima kasihku ucapkan padamu atas temanan yang diberi padaku. Sekian, terima kasih.